Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkenalan. Saya Cikgu Roslan bin Muhammad, salah seorang guru sejarah di SK Sungai Buaya, dan saya telah diamanahkan untuk mengajar subjek sejarah ataupun mata pelajaran sejarah bagi kelas kamu, iaitu kelas tahun 4 Agama. Sejarah mungkin sesuatu yang baharu bagi kamu kerana subjek ini diperkenalkan kepada murid-murid sekolah rendah bermula tahun 4. Jadi untuk memahami mata pelajaran sejarah, saya mahu kamu memberikan sepenuh tumpuan kepada mata pelajaran ini, kerana mata pelajaran ini sesuatu yang baru bagi kamu. Jadi kamu perlu mengambil peluang ini untuk mencintai mata pelajaran sejarah. Okey, untuk kali ini, untuk PDPR pertama bagi tahun 2021, saya akan membicarakan tentang unit 1, iaitu mengenai tajuk mengenali sejarah. Okey, dalam topik ini kamu dikehendaki mengetahui apa yang dikatakan sejarah ataupun apa yang dimaksudkan dengan sejarah. Okey, dan pada akhir PDPR nanti, saya berharap kamu semua dapat menyatakan maksud sejarah ataupun menyatakan pengertian sejarah, ataupun kita panggil juga menyatakan definisi sejarah dengan betul. Okey. Sejarah kalau secara umumnya membawa maksud peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Okay? Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Bermaksud sejarah ini ialah peristiwa yang sudah berlaku, peristiwa yang sudah lepas. Kalau peristiwa itu belum berlaku, maka itu bukan sejarah. Berlaku bila? Masa lalu. Okay, itu adalah definisi umum ataupun pengertian umum mengenai sejarah. Namun begitu, sejarawan telah memberikan pandangan masing-masing tentang pengertian sejarah. Sebelum itu, saya jelaskan, sejarawan ialah orang yang pakar dalam bidang sejarah. Okey, sejarawan ialah orang yang pakar dalam bidang sejarah. Okey, kita tengok pendapat yang pertama, sejarawan Yunani. Okey, yang dikenali dengan nama Herodotus. Okey, ni awak kena ingat. Setiap pandangan ahli sejarah awak kena ingat. Dia ada 6 pandangan ahli sejarah. Yang pertama iaitu Herodotus. Herodotus mengatakan bahawa sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukan. Itu kata Herodotus. Dia kata sejarah ni penceritaan tentang tindakan manusia. Dan kenapa manusia melakukan sesuatu. Itu kata Herodotus. Kita tengok contohnya. Contoh yang berlaku di negara kita, pendudukan Jepun di tanah Melayu. Contohnya,
pada 1942-1945. Okey. Itu adalah tindakan manusia. Pendudukan Jepun itu adalah tindakan manusia. Dan kenapa dia menduduki tanah Melayu ataupun menjajah tanah Melayu ataupun menyerang tanah Melayu? Itu yang dimaksudkan oleh Herodotus, sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukan. Okey, kita tengok pula sejarawan yang kedua. Okey, ini adalah sejarawan Islam. Okey, sejarawan Islam iaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun pula dia kata sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Okey, dia menceritakan, dia kata sejarah ni merupakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Okey, peradaban maksudnya kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Lain pula kata Ibnu Khaldun. Kita tengok sejarawan kedua. Okey, E.H. Carr. Apa dia kata? E.H. Carr kata sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Okey, interaksi makna hubungan. Proses hubungan antara masa kini dengan masa lampau. Itu kata E.H. Carr. Ataupun pengertian sejarah menurut E.H. Carr. E.H. Carr ni ialah sejarawan, ahli sejarah. Okey, kita tengok contohnya. Kuala Lumpur dahulu dan kini. Pasar Besar Kuala Lumpur tahun 1900. Apabila tengok pada 2019 dikenali dengan Pasar Seni. Okey, dah lama dah, bukan pada tahun 2019 tu dikenali Pasar Seni. Pasar Seni dah lama. Tapi menunjukkan interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Okey. Yang seterusnya. Ini sejarawan terkenal di negara kita lah. Kalau orang yang mengkaji sejarah, orang yang meminati sejarah, inilah orang yang betul-betul pakar dalam negara kita. Dah meninggal pun dia, mendiang Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ko Kek Kim. Okay? Seorang pensyarah di Universiti Malaya. Okey. Menurut Ko Kek Kim, sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Maksud dia lebih kurang sama dengan maksud umum. Peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Okey. Ko Kek Kim kata, sejarah merujuk peristiwa yang pernah ataupun sudah berlaku. Okey, kita ambil contoh. Contohnya pengumuman tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Bandar Hilir, Melaka. Okey, itu adalah peristiwa yang sudah berlaku lah. Ataupun dalam kehidupan kita seharian ni, contohnya Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah. Sekolah Sungai Buaya ke sekolah mana, tak kisahlah. Pada tahun lepas yang dah berlaku. Itu adalah sejarah. Dan sejarawan yang terakhir ialah Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim. Okey. Apa kata Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim? Beliau kata sejarah merupakan catatan ataupun rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Okey. Maksud dia, Muhammad Yusuf Ibrahim kata sejarah ni merupakan satu catatan atau rekod mengenai peristiwa. Peristiwa yang berlaku tu dicatat. Dalam sejarah ni, setiap peristiwa yang berlaku ada catatan. Kita panggil dia sebagai sumber sejarah. Contoh, sejarah kelahiran kamu dilahirkan. Ada dicatatkan dalam sijil kelahiran. Itu pun merupakan sejarah. Jadi Yusuf Ibrahim kata, sejarah merupakan catatan ataupun rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Okay, contohnya catatan dalam buku hari ini dalam sejarah.
dalam buku ni banyaklah peristiwa berlaku mengikut tarikh-tarikh tertentu. Okey. Jadi kesimpulannya, kita daripada pendapat ahli sejarah tadi, sejarawan tadi, kesimpulannya ialah sejarah, pengertian sejarah ialah sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Okey. Ya, saya ulang balik. Sebagai kesimpulannya, pengertian sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Okey. Jadi ada untuk mengukuhkan ingatan ataupun pemahaman kamu, saya ada sediakan sedikit latihan. Jadi awak ambil masa, buku tidak ada lagi, buku sejarah awak tak dapat lagi. Jadi awak tonton balik video yang saya bagi ini, tengok balik dan tuliskan pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Saya rasa untuk kelas yang pertama ini sekian sahaja dahulu. Semoga kita dapat bertemu dalam sesi-sesi PDP Art yang lain. Dan saya juga mengharapkan awak menjadikan mata pelajaran sejarah ini sebagai satu mata pelajaran yang awak minati. Sebab sebagai seorang rakyat Malaysia, kita seharusnya mempunyai jati diri yang tinggi terhadap sejarah negara kita. Sekian, sekadar itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.